Kementerian Pengangkutan MOT beri jaminan subsidi kemudahan perkhidmatan udara luar bandar RAS akan terus disalurkan kepada Maswing Sdn Bhd meskipun diambil alih Kerajaan Negeri Sarawak tahun hadapan. MOT komited memastikan industri RAS negara terus diberi keutamaan tanpa mengira pihak pengendali penerbangan. Kementerian juga telah menandatangani memorandum persefahaman bersama Kerajaan Negeri bagi membolehkan bantuan subsidi terus disalurkan. Kita telah pun sudah ada MOU persefahaman dengan Kerajaan Sarawak bahawa sekiranya mereka mengambil alih Maswing, kita tetap memberikan subsidi untuk pengangkutan luar bandar atau penerbangan luar bandar, Rural Air Service lah, apa yang dipanggil sebagai Rural Air Service. Memang setiap tahun Kementerian Pengangkutan ada peruntukan untuk memastikan perkhidmatan penerbangan luar bandar itu tidak terjejas. Cadangan pembinaan Jambatan Darat Chumphon Ranong CRLB di Thailand tidak akan menjejaskan pelabuhan negara. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook optimis pelabuhan negara memiliki kelebihan tersendiri dan mampu kekal sebagai pusat pelabuhan terunggul dalam sektor pengangkutan antarabangsa. Kita tak perlu bimbang kerana yang pertamanya kita mempunyai kelebihan dari segi kedudukan geografi. Kita berada di tengah-tengah Selat Melaka dan juga Laut Cina Selatan. Jadi kita di laluan perairan yang paling sibuk di dunia. Jadi yang pentingnya ialah operator-operator kita mesti berdaya saing dan kita perlu merangka dasar perdagangan yang bebas, yang terbuka. Sektor perindustrian negara yang kukuh turut berikan keyakinan kepada syarikat perdagangan luar berlabuh di perairan negara. Prestasi baik ditampilkan 3 pelabuhan utama iaitu Tanjung Pelepas Johor, Pelabuhan Klang Selangor dan Pulau Pinang juga akan terus menyumbang kepada ekonomi negara. Saingan hoki Piala Sultan Johor SOJC 2024, impian skuad remaja kebangsaan untuk meraih kemenangan pertama terkubur selepas tewas 2-4 kepada India pada aksi ketiga malam tadi. Kekalahan tersebut menjadi kekalahan ketiga berturut-turut selepas tewas 1-4 kepada Jepun pada aksi kedua dan tewas 2-3 kepada New Zealand pada aksi pertama. Jurulatih Young Tigers Vikneswaran mengakui anak buahnya hilang fokus ketika perlawanan tersebut. Bagaimanapun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan ditonjolkan pemain. Untuk menjaringkan gol yang kedua. Kita tak takut dah apa. Kita lebih takut pada diri sendiri dan peduli dengan apa yang kita boleh lakukan. Asal kita boleh bermain dengan kekuatan kita, itu penting. Dan game seperti Great Britain adalah satu game yang penting kerana dia punya cara, dia nak ganggu emosi kita. Dia nak breakdown kita punya play. Dia nak breakdown kita punya concentration supaya kita crumble. So benda ni penting juga dalam Piala Dunia Asia Cup penting. Malam ini skuad remaja kebangsaan menentang Great Britain sementara India bakal berdepan Australia dan New Zealand bertemu Jepun. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC beri perhatian terhadap 3 perkara utama sempena mesyuarat Menteri-Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN AMCA ke-11. Ia membabitkan remaja, ekonomi, kreatif dan digitalisasi. Ketua Setiausaha MOTAC, Datuk Roslan Abdul Rahman berkata, 3 perkara itu penting sebagai jambatan budaya dalam memelihara dan memelihara seni budaya di rantau ASEAN. Malah, ia dapat membantu menambah pendapatan kepada mereka yang bergiat aktif dalam ekonomi kreatif. Semasa berlangsungnya SOMCA, Senior Officials Meeting on Culture and Arts, delegasi daripada United Kingdom, UK telah datang dan berkongsi pengalaman dan juga mengajak anggota-anggota ASEAN untuk berkolaborasi, bekerjasama untuk membangunkan ASEAN Creative Economy dan kita telah mengadakan perbincangan yang sangat terbuka dengan United Kingdom dan dari segi creative economy ini memang ianya akan menjadi satu tumpuan
yang kita akan ambil, dan Malaysia akan mengambil inisiatif untuk mengendengahkan lagi diskriminatif ekonomi. Seorang lelaki ditahan dipercayai terbabit dalam 22 kes pecah rumah di sekitar Alur Gajah dan Melaka Tengah sejak awal tahun ini. Dikenali sebagai Cicak, lelaki 42 tahun itu ditahan di dalam bilik hotel di Jalan Angkasa Nuri Melaka 16 Oktober lalu dalam satu operasi. Timbalan Ketua Polis Melaka, Datuk Mat Nazri Nawawi berkata, turut dirampas pelbagai barangan termasuk motosikal, telefon bimbit, rantai leher emas bernilai kira-kira RM150,000. Turut dirampas dadah jenis syabu seberat 5.34 gram. Menurutnya, suspek bergerak secara bersendirian dan menyasarkan rumah tidak berpenghuni sebelum memecah masuk dan mencuri barangan berharga. Ujian saringan air kencing mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin. Suspek direman 10 hari sehingga 25 Oktober ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana pecah rumah. Sabit kesalahan, penjara maksimum 14 tahun, denda dan sebat.